Test mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bersama-sama di Dewan UKM ini. Belajar apa guys? TikTok. Bagi tahu orang sebelah belajar TikTok. Sihat guys hari ini? Sihat, alhamdulillah. So, saya Kuzul di sini. Dah kenal? Siapa baru kenal tu selamat berkenalan. Siapa dah kenal lama, alhamdulillah selamat berjumpa kembali. Ya, didoakan semua tuan-tuan dan puan-puan hari ini sihat sejahtera daripada pagi sampai ke petang bersemangat, dan kita terus buat hari ini guys. Ya, tidak ada masa untuk lihat orang lain, kita terus hasilkan kita punya karya. Boleh? Cantik. So pastinya tuan-tuan dan puan-puan telah pun ada akaun TikTok sendiri, dan hari ini kita nak go through sampai ke peringkat TikTok Shop, kemudian TikTok Ads, kemudian konten lah, lebih banyak kepada konten, kemudian ada sedikit TikTok Ads sekiranya ada keperluan ke situ. Ya. Oh, ada problem. Sekali lagi. Macam ni okey. Macam sama je, tak berubah. Ya. Pegang atas. Boleh tak benda ni dibantu supaya dia memegang benda ni? Okay guys, sebab kita buat DUI, iaitu ada peserta daripada online dan di hadapan saya juga ada online, jadi saya tak banyak pergerakan lah. Saya kena gunakan meja ni saja untuk statik, kemudian melihat sahabat-sahabat di ruangan online juga dapat mengikuti dengan baik. Bolehkah? Tapi sekiranya anda ada soalan, boleh angkat tangan dan tanya je lah. Okay, insyaAllah. Oh, boleh dengar juga dalam ni? Oh iya ke? Cantik. So lagu yang pertama untuk pagi ini. Oh lain pula suara kat sini. Okey, cantik. Baik, insyaAllah. Saya kalau boleh nak cadangkan buat offline je. Jangan dua. Tapi tak apa, it's okay. Sebab sahabat-sahabat dalam online pun lebih kurang 41 orang. Okay guys, sebelum tu saya berhasrat untuk melihat satu matlamat yang tuan-tuan dan puan-puan bawa pada hari ini. Buka WhatsApp group. Buka WhatsApp group. Kemudian tuan-tuan type kan satu matlamat yang tuan-tuan ingin dapat pada hari ini. Contohnya hari ini saya berazam nak tahu tentang apa-apalah. Bawa satu matlamat dan tuliskan dalam WhatsApp group. 30 saat dari sekarang. Silakan guys. Dalam WhatsApp group saya baca. Alamak Rul, saya ada tak nombor ni? Oh ada. Tapi ni nak join kelas bersemuka. Sekejap saya WhatsApp Rul sekarang. Nombor ni. Rul masukkan nombor ni. 0399033323. Masukkan nombor telefon ni. Okey, terus send je. Tapi kalau bawa 3 matlamat boleh tulis 3-3-nya. Kita kan banyak menggunakan WhatsApp group untuk menunjukkan hasil tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga kalau ada soalan selepas ini pun kita akan terus bernetworking dalam grup tersebut. Jangan salah grup grup peserta. Nama grup tersebut peserta tak ada. Sudah. Esok saya dah boleh mula menjual. Okey. Ada tak join WhatsApp group lagi ya? Saya pun tak join lagi ni. Sabar. Okey. Baik. Matlamat untuk membawa perniagaan ke peringkat antarabangsa. Sudah. Okey, baik. Matlamat saya join TikTok ini untuk lebih tahu dengan lebih mendalam cara berniaga TikTok. Naikkan followers. Menjual laju di TikTok sentiasa FYP. Amboi, Puaina. Konten viral dan juga ads. Alright. Berazam untuk mengetahui secara profesional dan memenuhi masa lapang. Macam mana ni Cik Noh? Okay, matlamat income jualan 100k sebulan melalui platform online termasuk TikTok. Banyak sangat tu, 100k. Okay. 50k telah dicapai. Okay. So mudahlah.
Moga-moga insya-Allah. Nak guna platform TikTok untuk naikkan sales, belajar tentang affiliate. Oh, betul. Haji Wan ada? Mana Haji Wan? Oh, jauh sangat tu Ji. Biasa duduk depan. Okay, belajar tentang affiliate, berjaya dalam bisnes, naikkan sales, naikkan followers, nak tahu cara guna TikTok yang betul dan tepat, nak jadi income, bantu keluarga. Okay, good. Matlamat naikkan perniagaan. Semoga Allah memberikan saya ilmu bermanfaat untuk perniagaan saya. Umi dari Aroma Pantan beralamat untuk faham affiliate dengan lebih jelas, cara dapatkan followers lebih ramai, konten viral. Dahsyat. Alhamdulillah. Untuk buat beg kuning dan affiliate. Okay. Saya nak belajar lebih lanjut, nak jual dalam TikTok. Saya berhasrat untuk belajar dapat menguasai pasaran, memperkenalkan perniagaan TikTok. Okey, baik. Very good. Lain-lain hampir sama. Selok-belok ads, video affiliate, viral. Subhanallah. Alhamdulillah. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan dapat apa yang tuan-tuan inginkan. Okay, di dalam kita punya kelas pada hari ini. Daripada pagi sampai ke petang insya-Allah. Okey, baik. Puan Safiah kata berharap dapat mengenali selok-belok TikTok dengan lebih mendalam, setting dan mudah boleh start menjual. Oh, dia tak tunjuk kat sini Zoom. Okey, tak apa. Bila saya share screen baru dia keluar sini ke macam mana? Kalau saya share screen dekat Zoom ni dia tak keluar kat sini laptop. Oh. Okey. Baik. Okey, nice. So saya buat pengenalan dahulu ataupun kita berkenalan dahulu dengan TikTok. Dan hari ini kita nak belajar TikTok for business. Bukan TikTok untuk kegunaan biasalah, okay? TikTok untuk perniagaan. Okey. Ada satu perkara telah digunakan oleh TikTok yang tidak dapat diselesaikan oleh Facebook. Dan ada satu perkara yang ada pada TikTok yang tidak boleh diselesaikan oleh Shopee. Okay? Bila TikTok menggabungkan social media dengan marketplace, dia telah menjadikan TikTok satu platform yang cukup strong. Yang pertama social media, yang kedua marketplace. Dua gabungan ini telah menjadikan TikTok sangat-sangat trending dan orang kata dia diterima oleh ramai masyarakat lah. Terutama sekali geng-geng yang suka buat bisnes ni. Macam ni. Okay, dia gabungkan social media dengan marketplace. Apa kelemahan Facebook? Tak boleh beli dalam Facebook, betul? Apa kelemahan Shopee? Tak boleh nak promote barang yang kita jual kat dalam tu. Tu. Jadi dalam TikTok dia telah pun menyelesaikan permasalahan dekat Facebook dan juga dia gabungkan dengan marketplace dalam Shopee. Ada kelebihan Facebook, ada kelebihan Shopee dan TikTok juga ada kelebihan dia. Jadi walaupun dia masih lagi baru di Malaysia ini, lebih kurang dalam 3-4 tahun, tapi dia dah mula mendapat rentak yang sangat-sangat sinonim dengan orang kita. Dan kebanyakan sosial media yang digunakan oleh TikTok adalah platform video. Dia tak boleh nak menulis. Semua video content. Dia panggil VTT. Sebut sikit guys. Tu kod tak faham nanti. VTT tu apa? VTT ni video TikTok. Kan? Dia sangat familiar dengan FYP. FYP tu apa? For your page. Saat lagi ada orang tak faham ni. Sampai ke petang tak faham. FYP. Dia banyak menggunakan akronim dan juga singkatan. FYP. Itu social media. Marketplace untuk jual belilah. Dia terus disetkan dengan e-commerce dan juga terus boleh buat pembayaran dekat dalam ni. Dia ada, bila sebut marketplace, Facebook pun ada marketplace. Cuma marketplace Facebook tidak ada tempat bayaran. Dia ada payment gateway. Kemudian satu lagi dia ada courier. Plus courier. Maksud kata, bila beli di marketplace TikTok, kena courier barang tersebut. Beli air mineral ni kena sampai kepada customer. Itu maksud dia, marketplace.
Dan belum lagi peringkat TikTok benarkan untuk jual barang-barang digital. Macam Shopee dia dah benarkan. Contoh jual e-book boleh. Ataupun jual apa lagi dekat dalam Shopee? Produk digital lah. Jual kod ke, jual software ke, dah boleh dekat dalam Shopee. Dekat dalam TikTok tak boleh lagi. Dia masih lagi produk berbentuk fizikal. Macam ni lah. Kena pegang, kemudian produk tersebut boleh dihantar menggunakan kurier. Setakat tu clear guys? Clear, okay, very good. Jadi sekiranya saya jual hartanah, saya jual rumah, boleh tak duduk dalam marketplace TikTok? Boleh. Saya jual rumah banglo. Boleh. Macam mana? Orang tu back in kat saya 500,000. Tak boleh. Okay? Ada benda yang kita tak boleh letak dalam marketplace. Contoh jual rumah seperti tadi. Sebab rumah tu nak hantar macam mana dengan kepada pelanggan. Jadi jika tak boleh buat marketplace, kita hanya menggunakan social media dia sahaja. Just buat video TikTok sahaja. Buat live, buat video TikTok, buat review, buat apa lagi yang boleh? Konten lah. Dekat sini konten. Sebelah kiri ni konten. So bila kita sebut konten, video TikTok adalah salah satu konten. Yang kedua live, itu pun konten. Tu. Live. Konten juga. Dan lain-lain lagi lah. Bila sebut marketplace, dia ada payment. Sekali dengan payment. Bila sebut dekat sini je, dia tidak sekali dengan payment. Cuma, ada ketikanya, dia gabungkan live dengan marketplace. Maksudnya, tengah-tengah buat live, kita boleh sambungkan dengan kita punya beg kuning, kemudian orang terus boleh beli. Ini dia punya satu lagi penambahbaikan yang baiklah daripada TikTok. Dia tiru Shopee. Shopee boleh buat live, kemudian terus beli, kemudian TikTok pun tiru je. Buat live dan beli. Facebook masih tak boleh lagi. Buat live tak boleh beli apa-apa pun. Bolehlah beli. Lock order macam tu je lah. Kemudian sambung dekat WhatsApp lah. Mana saya nak cerita yang ni? Live ni saya nak naikkan sikit. Macam tu. Okay, betulkan sikit. Okay, nice. Okay. Live boleh sambungkan dengan marketplace. Demikian juga dengan video TikTok ni. Dia yang dipanggil beg kuning ni. Boleh disambungkan dengan marketplace. Dia panggil beg apa guys? Beg kuning. Saya pun tak tahulah kenapa dia sebut beg kuning. Ya, nak tanya sila tuan. Sebab dia warna kuning kot. Saya belajar dengan TikTok, dia kata beg oren. Penceramah tu kata beg oren. Saya kata bukan orang sebut beg kuning ke tuan? Puan? Beg oren coach. Ya ke? Bergaduh pula. Orang sebut beg oren, ada orang sebut beg kuning. So saya ambil beg kuning lah kat sini. Beg dia warna kuning, logo dia tu. Okay, logo dia warna kuning. Dan sebab tu orang panggil beg kuning. Beg biru untuk apa? Ramai yang tanya ni. Beberapa menjak ni. Sejak 2 menjak ni orang tanya beg biru tu apa tu coach? Sign up, betul. Beg biru untuk collect database. Ni, geng-geng hartanah memang dia tak boleh jual rumah. Tapi dia boleh dapatkan nombor telefon, nama, email orang yang nak beli rumah tu. Tu dia panggil beg biru. Beg biru ni bukan marketplace. Beg biru ni sebahagian daripada collect database. Collect database. Macam tu. Kita boleh ambil database pelanggan. Okay, beg biru. Beg hijau? Ada pula yang tanya dalam grup tu kan. Beg hijau coach? Sudah. Beg hijau ni dia bukan beg. Hijau ni lokasi. Tapi bolehlah sebab orang dah famous dengan beg hijau. Lokasi. Masuk lokasi, kalau dalam posting kita tu, kita tagging lokasi. Sekarang kita datang ke UKM, kita tag diri kita ni di UKM. Maka dia akan ada logo hijau dekat dalam posting kita tu. Tu beg hijau, beg biru, beg kuning. Boleh clear guys? 3 benda ni. Ni dia apa? Dia bercambah ni. Dulunya beg kuning je. Kemudian lahirnya beg hijau. Kemudian yang terkini
beg biru. Lepas tu tak reti nak guna. Ada orang dia kata, saya dah guna beg biru, tak ada orang isi pun. Betul? Bukan senang nak dapat database orang ni, guys. Okay, tak apa, hari ni kita go through. Siapakah yang boleh buat beg biru? Macam saya bagi tahu tadi, mereka yang buat hartanah boleh. Siapa lagi, guys? Mereka yang buat insurans boleh. Mereka yang nak agent boleh. Mereka yang peserta nak daftar program boleh. Registration boleh. Lagi. Siapa yang perlukan beg biru ni? Ni geng-geng ni. Geng hartanah, geng insurans, geng yang perlukan agent, registration form, berminat untuk hadir, dia isi form dia. Ni geng-geng ni lah. Ada lagi tak? Satu lagi. Entahlah. Mungkin yang terfikir di fikiran saya banyak ni lah. Kalau tuan-tuan rasa ada, boleh maklumkan je. Letak kemungkinan yang perlukan form ni. Kalau jual karipap perlukan tak? Tak payah, jual karipap kat sini je, marketplace je terus. Jual baju marketplace je terus. Apa? Travel, very good, travel agency. Berminat untuk melancong bersama dengan kami, tekan beg biru sekarang. Nanti kami akan hubungi anda. So dia pun isilah nama Zulhazri. IC, tak ada IC, nombor telefon, email. Biasanya saya pun send. Lepas tu dia pun call, follow up. Macam itulah lebih kurang dia. Okay guys, clear guys? Kenapa hadirnya beg kuning, beg biru ni? Sebab geng-geng hartanah, insurans dan ejen ni berasa terpinggir. Disebabkan tak boleh nak guna beg kuning. Lalu hadirnya beg biru. Macam itulah lebih kurang dia. Okay, nanti kita sama-sama gunalah. Saya tak pernah lagi guna yang nombor 3 ni. Saya rasa macam nak try juga guna. Nak agent. Siapa kat sini perlukan agent? Ada, okey. Perlukan dropship. Perlukan stokis. So anda boleh gunakan beg biru. Boleh try lah, boleh try. InsyaAllah. Okay, nanti kita belajar sekejap lagi. Selain daripada ni, rasanya dah clear lah kot. Pengenalan bisnes. Pengenalan tentang TikTok bisnes. Sikit lagi. TikTok boleh berada dalam 2 mode. Yang pertama, mode personal. Yang kedua, mode business. Apakah dia punya perbezaan dia? Mode personal ada semua lagu. Mode business tidak ada lagu yang ada copyright. Maksudnya ada lagu copyright je, semua lagu tersebut akan di-mute-kan. Jadi senyap. Konten tersebut senyap. Dia mute. Maksudnya lagu yang kita akan guna bila kita guna mode business, lagu tersebut non-copyright. Ni saya bagi tahu awal-awal. Bila kita pakai mode business, lagu-lagu trending, lagu viral, lagu dinyanyikan oleh artis, semua yang ada recording, semua yang ada copyright, tidak boleh digunakan dalam mode business. Sebab apa? Sebab dia business. Pernah Datuk Siti buat lagu, saya guna untuk bisnes saya. Itu maksudnya macam itulah. Jadi semua lagu-lagu yang dinyanyikan oleh artis ada copyright, tidak boleh digunakan untuk siapa-siapa pun orang lain untuk tujuan buat bisnes dia. Ini maksud dia lah. Mode personal, mode business. Baik. Kedua-dua mode ini boleh buka TikTok Shop. Kedua-dua mode boleh buka TikTok Shop. Semua boleh. Saya akaun personal boleh tak buka TikTok Shop? Boleh. Saya mode business? Boleh. Kedua-duanya boleh buka TikTok Shop. Okey. Ini saya cerita awal supaya semua faham. Jadi TikTok Shop ni adalah benda baru kah? Benda baru kah, tuan-tuan? Kena install baru? Kena install baru. TikTok install satu. Dah guna TikTok untuk konten. Bila nak buka TikTok Marketplace ni ataupun TikTok Shop, kena install satu lagi. Ni maksud dia akaun satu lagi lah. Kena sign up. Okay, TikTok Shop. Bila dah ada TikTok Shop, automatik akan ada TikTok. TikTok apa? TikTok Seller.
Kejap saya adjust ke bawah sikit. Bila ada TikTok Shop, automatic TikTok Shop maksudnya TikTok Seller lah. Automatic ada affiliate. Ni, automatic ada affiliate. Maksudnya kalau nak jadi affiliate, kena ada TikTok Shop. Tu je dia punya jawapan dia. Saya nak ada affiliate saja. Tak nak TikTok Shop, boleh? Tak boleh. Bila ada TikTok, bila nak jadi affiliate, nak jual produk orang lain ke, nak bagi orang lain jual produk kita ke, maksudnya kita kena ada TikTok Shop. Untuk registration TikTok Shop, semua kena verify. Apa maksud verify? Sahkan detail, sahkan kewujudan anda, sahkan anda hidup. Macam itulah. Salah satu yang paling senang, IC ataupun SSM. Bagi mereka yang ada SSM, sahkan pakai SSM lah. Lampirkan SSM kepada TikTok Shop, kemudian dia pun approve. Kalau tak ada SSM ataupun malas, tertinggallah SSM hari ni coach, pakai IC je. Dia nak wujud manusia tu. Apa berlaku jika tidak ada pengesahan? Scammer, betul. Benci kepada scammer? Sangat benci. Okey. Baik, jadi bila kita sebut TikTok Shop, semua tidak lari daripada verify. Memang kena verify IC. Okey, paling senang IC lah. Okey. Verify. Berapa lama tempoh verify? Sekejap je. Lebih kurang dalam seminit, 2 minit je. Okey, seminit, 2 minit verify, kemudian selesai. Selepas daripada tu rasanya tak ada apa dah kot, insyaAllah. Saya rasa saya settle. Okay guys, yang di online boleh screenshot. Siapa nak screenshot ni, screenshot. Yang depan ni macam mana? Ambil gambar. Dengan saya sekali masuk ni. Lagi glamour, betul. Tu mukadimah dia lah. Yang paling senang kita nak faham tentang TikTok. Inilah yang saya lukis ni. Okay. Settle yang ni. Sekejap saya access grup WhatsApp sekejap. Okay. Siapa screenshot tu send dalam grup WhatsApp, betul. Cantik. Amalan mulia. Ambil gambar letak dalam grup WhatsApp. Banyak pahala. Saya gabungkan dulu. Okey. TikTok satu software yang sama dengan CapCut. Pernah dengar CapCut? Apa guna CapCut? Untuk buat video. TikTok relate dengan video, CapCut adalah software untuk buat video. Menggunakan akaun CapCut untuk buat video TikTok sangat recommended. Sangat-sangat digalakkan. Bahkan sekarang ini video TikTok boleh terus edit menggunakan CapCut. Dia dah sync dua tu. Dia di bawah satu, kalau tak salah coach lah. Dulu-dulu pernah baca lah. Di bawah satu syarikat yang sama. Macam itulah. Okay, satu buat software develop video, satu lagi buat untuk konten. Yang konten ni nama TikTok, yang satu lagi nama CapCut. Okay, jadi sangat-sangat best menggunakan CapCut. Jom, kita start pagi ni dengan mempelajari CapCut terlebih dahulu. Boleh guys? Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai CapCut dulu. Besar betul. Puas hati. Ni, kalau macam ni dia orang tak dengar. Oh ya ke? Ni, macam ni. Bukan kalau play sound baru kena letak. Kalau nak ajar macam ni tak ada masalah kan? Okay, baik. Clear. Alright guys, install CapCut. Dah. Cantik. Ada lagi tak belum install CapCut?
Belum? Okey. So, pergi ke Play Store, cari CapCut. Siapa dah install pun sama juga. Pergi ke Play Store, tengok. Kalau kena update dulu, guys. Supaya kita dapat track the latest features yang telah pun announce by CapCut today, hari ini. Tapi kalau rasa internet anda lambat, tak payah update lah. Takut tengah hari nanti baru settle. Macam saya ni nampak kelajuan dia boleh tahan. Laju Okey. Alhamdulillah. Macam mana? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Okey. Stand tak apa, letak sini ya. Dah guys? Berjaya? Berpusing lagi, itulah. Sama dengan saya lah. Satu lagi cek TikTok. Satu lagi. TikTok. Biar kedua-dua software anda berada dalam mode yang latest lah. Tu TikTok saya pun kena update tu. Update dulu. Kalau tak nanti kita tak dapat special features yang ada yang terkini lah. Biasanya dia selalu upgrade, dia tambah baik. Dia tambah baik dia punya software dia. Okey. Biarkan dia update dulu. Okey, baik. CapCut saya telah pun selesai. Update. Alhamdulillah. So, bila dia dah update macam tu, buka je lah. Open je. Discard. Discard ni apa ni? Okey, baik. Kita pergi pada level basic. Boleh bermula dengan basic dulu? Untuk bermula dengan level basic, bila kita dah buka CapCut, kita pergi dekat template. Ni level basic. Okay, masing-masing buat level basic dulu. Pergi dekat template. Kenapa kita kena belajar basic ni? Sebab kebanyakan usahawan yang menggunakan TikTok tak tahu nak post apa hari tu. Hari ni nak post apa Bila ditanya esok dah kena rancang hari ni. Bila ditanya sebulan, memang lost terus. Tak tahu nak buat posting apa. Betul ke? Tu masalah lazim. Tak tahu nak post apa. Jadi, bila kita buka template dalam CapCut, dia menyelesaikan 50% isu tak tahu nak post apa. Tu pentingnya template ni. Tekan pada template. Bila kita tekan pada template, kita berada di For You. For You ni, dia tunjukkan apakah posting yang kita boleh buat pada hari ni. Hari ni hari Khamis. Ejaan pun Khamis. Dia agak Indon sikit lah. Agak Indon tu tak apa guys. Tekan je. Okay, sebab ayat tu kita boleh edit. Betul. Dan biasanya dia hadir bersama dengan lagu, music. Tak bunyi sangat dia punya music dia. Tak ada Khamis. Telefon tak ori. Mungkin sebab dia sekali dengan ni. Okey, baik. Sekiranya katalah saya setuju nak guna Khamis ni,
Kita nak kena buat benda ni. Gambar perempuan ni, takkan saya nak buat dalam posting saya. Malulah saya. Jadi saya nak jadikan gambar tu gambar saya. Maka kita pakai saja use template. Tekan je use template. Kemudian dia akan akses kita punya video dan foto dalam telefon kita. Katalah saya ambil gambar saya ni. Selfie masa sampai tadi. So sekarang, Khamis tu dah jadi gambar saya. Mudah sangatlah ni. Khamis tetaplah bersyukur kerana nikmat Tuhan tak pernah libur. Apa ni? Boleh tak nak tukar teks ni? Boleh, tekan teks ni. Dekat bawah ni, tekan teks. Tu, tekan. Okay, sebab kita duduk di Malaysia, maka kita kena ejak Khamis. K-H-A. Mana Khamis. Okey, sama-sama edit. Khamis. 8 Juni. 8 Juni 8 Jun. Betul-betul Indo ni. Tu. Penuh syukur. Tetaplah bersyukur kerana nikmat Tuhan tak pernah libur tu apa libur? Bercuti. Jadi nak ganti dengan ayat apa libur? Libur pun boleh juga. Tidak pernah putus. Okey. Nampak lemah bahasa Melayu ni. Bau perasan. Tetaplah bersyukur kerana nikmat Tuhan tak pernah putus. Okey. Baru nampak ori sikit. Apa? Nikmat. Okey. Kenapa Karena. Karena tu biarlah. Tak jumpa teks. Next dulu. Tekan next dulu, lepas tu baru nampak teks. Ada beberapa template tak boleh edit teks. Saya ada perasan. Ada beberapa teks tak boleh edit. Dan ada juga beberapa template boleh edit audio. Ada some template tak boleh. Kebanyakannya tak boleh edit lah audio tu. Kalau dia pakai audio ni, ini je lah. Baik. Di saat anda nak export, ambil 480 pun boleh, 720 pun boleh, 1080 pun boleh. Okey, so tekan export yang kat bawah tu. Line slow. Line saya okey. Yang UKM pun slow juga. Very good, bantu. Bantu kawan-kawan. Okey, siapa dah siap hantar dalam WhatsApp group? Siapa dah siap hantar dalam WhatsApp group? Export, betul. Tekan export. Jangan guna yang without watermark tu, yang bawah tu. Yang bawah, export sahaja. Yang bawah sekali. Okey, lepas tu dah boleh upload. Okey, dah selesai. Ini level 1. Berjaya yang ini baru kita belajar seterusnya. Level 1.
Kalau dari PC, okey. Bunyi dia. Okey, ni antara yang sahabat-sahabat send lah ni. Good morning. Catatan hari ini, aku tidak pernah tahu akhirnya akan seperti apa, tetapi aku yakin rencana Allah selalu luar biasa. Nampak macam putus cinta ni. Okey. Good. Yang lain? Ini apa? Oh, ni tulisan-tulisan pun tak tukar ni. Pakai je lah kami semua kan? Janji buat. Betul, setuju. Betul puan. Kalau malas nak edit, tak payah edit. Terus post je, tak ada hal. Khadijah post apa ni? Video tak apa ni? Pakcik mana ni? Aduh yai. Khamis. Okey. Oh. Saya tahu. Kejap. Di komputer dulu. Share sound. Okey. Sekali lagi saya testing. Apakah yang berlaku? Share sikit. Nak gelak juga? Oh, gambar dia. Okey. Sejam terakhir. Okey, rest. Tetap semangat meskipun beban. Okey. Okey dah, cepat send. Kita nak pergi kepada step seterusnya. I need somebody who can love me and my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my words. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Okay. Benak lelahmu hanya Allah saja yang tahu. Okay, good. Okay guys, so itu adalah step yang asas berkenaan dengan CapCut. Semua dapat? Dapat, alright, very good. Itu panas-panaskan badan baru tu. Yang kita panggil stretching ataupun warm up sebelum kita pergi kepada konten TikTok. Okay guys, warm up tadi, yang kita buat warm up tadi, yang pertama, pergi kepada WhatsApp. Okay, pergi kepada WhatsApp. Duduk dekat luar daripada WhatsApp group kita tu. Update status sikit. Tu sambil-sambil Sambil-sambil. Tekan kepada status, buat naik video tadi. Upload naik kita punya VTT tadi. VTT hari Khamis tadi.
Cool. Okay, next, thanks. Thanks pula dah, send. Dah send ke belum ni? Okay, send. Dah ni sambil-sambil tuan-tuan pagi-pagi tu nak update status dekat TikTok, update jugalah status dekat WhatsApp. Kalau boleh biar sekali lah. Okay, kita teruskan ke step kedua. Boleh guys? Boleh Step kedua, jom. Step kedua ni, kita nak pergi belajar satu lagi kepada konten yang edit menggunakan CapCut. Cuma, ada cuma tu. Kita rekod dahulu video kita. Okay, rekod dahulu video kita. Tekan rekod. Pergi dekat video. Kemudian rekod. Video masing-masing. Video telefon masing-masing. Video telefon masing-masing. Guna mode tengok muka lah. Kan, tengok muka anda, kalau tengok muka anda, nampak kawan-kawan belakang tu. Gitu. Macam saya tak payah tengok muka. Sebab saya nak tengok anda. Okey, ambil gambar ni. Okay guys, hari ini coach berada di Dewan UKM bersama dengan 100 orang usahawan belajar TikTok. Wow. Okey. Sebut macam tu. Dah rekod. Cepat. Okey, boleh. Jangan panjang sangat. 10 saat, 15 saat cukup. Dah Baik, seterusnya. Bila kita dah rekod, masuk dalam CapCut. Okey, masuk semula dalam CapCut. Kali ni kita nak pergi dekat edit. Dekat gunting tu, edit. Dah, okey, very good. Lepas kita pergi dekat edit, tekan new project. Dah ke belum ni? Dah, okey, very good. Tekan new project. Kemudian ambil rakaman tadi. Ambil rakaman ini.
Ni kalau satu macam ni ya. So kita boleh gerakkan. Macam tu. Okay, good. Kalau kita nak tambah lagi videonya, kita boleh tekan yang tambah ni. Boleh tambah-tambah lagi lah. Kalau anda rasa nak tambah, boleh tambahlah video tu. Okey, tambah. Okey, step seterusnya. Kita nak tambah audio. Kat mana? Dekat bahagian kedua ni, audio. Audio ni untuk kita masukkan lagu daripada CapCut. Tekan sound. Kemudian ambillah mana-mana lagu yang anda suka ataupun anda juga boleh search lagu dekat atas ni. Cari. Tekan vlog tu pun boleh. Jadi ke tak jadi? Jadi, very good. Sound dah settle. Kemudian lagu tu jika terlalu panjang, kerat dia. Tengok saya kerat lagu ni. Cara kerat lagu, tekan dekat sini. Tekan dekat lagu ni. Tekan dekat lagu yang kita nak kerat. Lepas tu tekan split. Split dekat kiri ni. Ni split. Kemudian buang yang lebih ni. Tu je cara kerat. Kemudian CapCut dekat belakang tu pun kita boleh delete. Alright, so saya play semula. Okay, video pertama. Video saya rekod yang kedua. Kemudian video ketiga. Dia berjalan macam tu lah. Alright, dia bergerak bersama-sama dengan lagu. Baik, yang ketiga. Letak teks. Okay, kita ambil letak teks. Ni letak teks. Pelajaran untuk meletakkan teks dalam video. Tekan teks. Tekan teks, kemudian ambil add teks. Tulis dekat situ khusus TikTok UKM. Kursus TikTok UKM. Kemudian tukar dia punya color. Khusus TikTok UKM, letak besar-besar sikit. Macam tu. Saiz boleh besar dekat bawah ni. Kalau nak besarkan. Kemudian panjangkan khusus TikTok UKM tu sampailah habis video. Macam itulah lebih kurang dia jadi. Khusus TikTok UKM. Sampailah dekat atas. Okay, cantik. Very good. Baik guys, ni yang paling penting. Jika anda bercakap dalam video tersebut, setiap video yang anda ucapkan, mestilah keluarkan subtitle. Jika anda bercakap dalam video tersebut, keluarkan subtitle dia. Sebab subtitle ni dia boleh tarik lagi dalam 30% orang cache penyampaian dalam video tersebut. Macam mana nak onkan subtitle? Tekan kepada teks. Teks auto caption. Tekan kepada teks. Kemudian pilih auto caption. Dekat tengah ni. Auto caption. Okey, silakan. Lepas tu siap. Tekan je start. Jika ada teks. Jika tak ada, tak apalah. Tu dah kira siap dah tu.
Alright. Dia punya apa tu? Dia punya color tu pun kalau boleh tukarlah. Besarkan sikit. Besarkan teks. Kemudian cantikkan dia lah. Okay, nice. Lepas tu nak upload dia. Sama juga sebelah kanan. Okay, dekat atas sebelah kanan. Ni untuk upload. Ambil 480 pun boleh. Supaya file dia kecil. Kemudian tekan upload. Okay, dah siap. Tu level kedua, editing di CapCut. Siapa dah siap, send dalam grup. Siapa tak siap, tanya kawan kat sebelah. Kalau nak tanya coach, kena datang naik stage ni. Okay, siapa dah siap? Mana kita punya grup WhatsApp ni? Banyak sangat, sudah. Komen seorang dalam grup? Oh ni. Okay. Alright. Ni level kedua punya, dah siap. Kita belajar intro dulu. Okay. Jom kita tengok. Wah, semangat betul Kak Fadila ni. Assalamualaikum. Okay, record cepat. Okey, boleh? Record kita record je. Record berapa second. Jangan panjang sangat. 10 saat, 15 saat cukup. Oh, tak boleh. Very good. Bagus Kak, satu percubaan yang menarik. Lepas ni kita pergi buat dekat luar. Tukar lagu. Tiba-tiba rasa tak suka pada lagu tu. Selamat pagi Terusnya, bila kita dah record, masuk dalam CapCut. Assalamualaikum. Pagi ni saya Good. Ni Kak ni cakap apa ni? Assalamualaikum. Pagi ni saya masuk kelas Jangan panjang sangat. 10 Memanaskan badan, okey. Cun. Harus bangsa. Kali ni kita nak pergi dekat edit. Dekat apa? Dekat gunting tu. Edit. Nak biasakan dengan CapCut saja. Okey. Video. Video. Baik, good. Okay, Cun. Jadi guys, apa yang telah kita buat sebentar tadi, ni saya cerita bila kita nak start TikTok content, mana dia punya clear drawing ni? Okay, kat sini. TikTok content. First, record video.
Nombor 2, edit. Nombor 3, sound. Nombor 4, text. Nombor 5, effect. Ni. Biasanya dia gabungan 5 benda ni. Gabungan video, kemudian edit video, memasukkan lagu ataupun sound, kemudian letak teks, termasuk dah teks ni. Dan last sekali, effect. Ni. Dia akan jadi satu konten yang menarik. Okey. Dia belum menarik lagi. Setakat ni clear sampai sini? Clear, very good. Bagaimana konten tersebut menjadi FYP? Bagaimana ia menjadi FYP? Ada beberapa faktor nak jadikan dia FYP. Yang pertama, konten itu tentang semua. Maksudnya bukan untuk diri kita sahaja. Gitu. Konten itu tentang semua. Apa maksud tentang semua? Jika saya bercerita tentang cara minum air mineral, untuk semua ke untuk saya seorang? Untuk semua. Kita sebutlah konten FYP. Konten itu mesti umum. Bercerita untuk orang lain juga. Nombor 2, konten itu memberi manfaat untuk orang. Gitu. Nombor 3, konten itu di hujungnya ada engagement. Contoh, guys, siapa yang dah tengok video ni, anda suka, jangan lupa untuk komen suka sangat. Macam tu. Di hujungnya ada engagement. Last, konten itu konten itu mengandungi emosi. Dalam konten tersebut ada emosi. Anda nangis ke? Anda ketawa ke? Anda marah ke? Dia ada emosi. Maka konten itu akan pergi FYP. Bagaimana FYP itu dipilih? Saya tulis kat sini ya. Pemilihan FYP apabila 10 orang tengok, 10 orang tengok sampai penuh. Dan ulang semula video itu. Dan engage pada video itu. Lebih kurang macam itulah. Susah betul nak cerita yang ni. Maksudnya bila orang tengok video kita tak sampai 3 saat orang dah stop, maka video tersebut tak akan pergi FYP. Faham? Bila orang tu tengok sampai penuh, maka video tersebutlah pemilihan FYP-nya sedang dilakukan. 2 orang tengok sampai penuh. 3 orang tengok, 3 tengok sampai penuh. Kemudian masuk beberapa orang tengok, siap engage. Sama ada dia bagi love, atau dia bagi komen, atau dia share, atau dia favorite. Dia save favorite. Macam itulah. Maka video tersebut akan dinaikkan sebagai for your page. Dia akan pergi lagi kepada akaun orang lain. Dia pergi lagi kepada akaun lain. Sebab itu kadang-kadang follower tak sampai 10 orang lagi, konten dah 100 lebih dah view. Kadang-kadang dia jadi macam tu. Jadi bayangkan kalau ramai follower, kemudian lagi berpeluang lah untuk FYP lebih tinggi. Okey, baik. Jadi, tengok sifir ni. Dia ada sifir dia, nak buat konten FYP. Sifir dia macam ni lah. Saya buat 3 sifir macam ni. Okay, kita try train yang ini. Mula-mula 3 saat. Kemudian
bahagian konten, intro 3 saat, bahagian konten kita ambil 10 saat, kemudian bahagian hujung ekor dia ambil 3 saat. So total berapa saat ni? 16. Okey, 16 saat. Lebih kurang macam itulah. Baik. Ni kebanyakan konten yang banyak dibuat oleh mereka yang sangat passionate lah. Dia memang mengutamakan kualiti konten dia, maka dia akan buat CV ni. 3 saat pertama ni nama dia hook. Sebut sikit. H-O-O-K. Hook. Tu hook. Macam mana hook ni apa Cangkuk. Cangkuk apa ni? Cangkuk. Dia. Ni, kalau kita berjalan, tiba-tiba tersangkut dengan apa apa-apalah kan? Apa berlaku pada kita? Macam itulah. Itulah hook. Okey, tertarik balik. Okey, jadi 3 saat pertama ni mesti konten yang ada hook. Okey. Nanti saya tunjukkan contoh. 10 saat konten lah. Ni konten lah. Seperti biasalah konten. Biasanya orang terus bermula dengan konten ni. Contoh, hi guys, nak tahu tak macam mana cara dia terus masuk konten. Dia lupa nak buat hook. Contoh hook. Hi, what's up guys? Pernah dengar? Okay. Dan dia ulang benda tu berkali-kali dalam semua keseluruhan video-video dia. Itu hook. Ataupun mana nak buat contoh ni? Abang kejap. Dia kena berlakon 2 orang yang ni. Abang duduk sini. Okay guys, kejap Ni kamera. Jatuh sini dah. 3, 2, 1. Guys, pernah tengok tak video ni? Ataupun tak benda ni? Dia jatuh macam tu. Tu hook. Dia nak cangkuk orang untuk stay sekejap pada video tersebut. Kemudian baru dia masuk konten. Pernah tengok yang macam tu? Video yang macam tu. Ada juga, guys, kejap. Macam tu. Ikutlah macam mana pun, janji itu hook. Trademark boleh. Hook. Okey, baik. So carilah hook masing-masing. Saya cerita bunga dia je, lepas ni cari sendiri. Nampak macam mana? Kemudian 3 saat yang terakhir. 3 saat yang terakhir minta orang engage. Contoh? Jangan lupa komen like. Bukan. Jangan lupa komen thank you coach. Tu contoh dia. Apa lagi Jika anda suka konten ini, jangan lupa untuk save, like, comment, share. Like, comment, share tu banyak sangat. Dia kata, dia suruh komen, biasanya macam itulah. Jangan lupa untuk komen berguna. Ikutlah apa-apa pun. Jangan lupa komen hadir dekat ruangan komen sebagai tekanan kepada video kami. Tu macam tu. Itu minta orang engage. Ini belum jual lagi guys. Ini belum konten menjual. Ini baru konten konten VTT, video TikTok yang familiar, yang boleh pergi FYP punya, yang tujuan dia memang nak suruh video tersebut ramai views. Nih, dia punya CV dia. Clear? Yang ni guys. Bila masuk menjual, 3 saat yang terakhir ni dia berubah daripada minta orang engage kepada minta orang klik back kuning. Dia berubah macam tu je. So apa beza video VTT biasa dengan video menjual? Hujung dia tu. Nih. Hujung sekali ni dia minta orang engage. Hujung sekali tu dia minta orang klik back kuning. Hujung sekali tu dia suruh orang tekan shop now. Hujung dia tu. CTA lah kita panggil yang hujung ni. Alright.
Screenshot. Jom kita buat konten tersebut. Dah Share dalam grup. Sekejap, okey. 10:30 dah. Dah makan ke belum ni? Belum lagi. Cuti? Oh, makan roti, okey. Boleh cuti pula. Okey dah screenshot. Settle Baik. Kita buat satu exercise. Video TikTok. Buka TikTok sekarang. Okey. Buka TikTok. Okey. Perkara pertama bila buka TikTok, follow dulu cikgu anda. Okay. Apa nak buat tadi? Saya rasa mari kita berkenal-kenalan dahulu dalam grup kita. Anda buka TikTok profile masing-masing. Okay, buka TikTok profile masing-masing. Anda tekan kat sini. Mana dia punya anak panah dia ni? Okay. Anda tekan kat sini. Nampak tu? Tu tekan kat situ. Tekan. Kemudian buat apa screenshot. Betul. Ataupun download. Bukan download, send kepada WhatsApp. Share ke WhatsApp. Share ke WhatsApp. Lepas tu follow kawan-kawan ni ada tu. Saat lagi Coach Zul tak ajar pula follow orang ni. Dah, follow dulu. Okay, cantik. Lepas tu masa bila nak follow ikutlah. Yang penting kita dah letak dah dalam grup. Okay, good. Kenapa saya ajar download QR ni? Saya lihat beberapa kedai telah pun mempamerkan benda ni di kedai dia. Kemudian dia minta pelanggan-pelanggan dia follow. Boleh? Ni bukan sekadar nak cari follower kat dalam ni lah. Ni nak cerita kat tuan-tuan dan puan-puan, balik nanti, print, letak kat depan kedai. Follow TikTok kedai kami. Gitu. So biar pelanggan follow kita punya kedai. Nanti senang nak buat live ke apa benda ke, at least pelanggan kita boleh tengok. Selesai. Habis situ. Katakan. Katakan kita nak follow orang pun sama juga. Nak follow orang. Nak follow orang macam mana? Ni follow orang pergi kat sini guys. Tengok ni. Ada scanner kat tepi sebelah kanan tu. Semua sepatut ada scanner lah. Siapa tak ada scanner, beli telefon baru. Telefon China tak ada kot. Tu. Tu scanner. Scanner tu bila kita tekan, dia macam mengimbas sesuatu. Okay, jadi scan QR code tadi. Jadi kalau ada pelanggan kita tak reti, macam mana nak follow ni? Buka TikTok, tu scanner tu. Lepas tu nanti dia scan. Cuba scan yang kawan sebelah punya. Ataupun kawan belakang punya. Sila. Belakang. Tengok ke belakang. Kawan sebelah tu memang yang datang tadi dengan kita. Yang belakang tu confirm bukan punya. Yang orang belakang tu confirm bukan kawan tadi punya. Entah-entah musuh masa sekolah dulu.
Tonton je lah, tambah friend, tak apa. Yang duduk kat rumah, scan lah siapa-siapa pun. Scan tu. Kakak dia belakang tu. Mari sini aku nak scan. Macam tu. Mana Abang Dini? Abang Dini. Oh, cantik bang. Terbaik, terbaik, terbaik. Siap bang Alhamdulillah. Okey dah, follow habis dah tu cara nak tambah follower lah. Dengan cepat. Join kelas, kemudian follow kawan-kawan, lepas tu follow back mereka yang dah follow kita. Baik, kita buat satu lagi aktiviti sebelum kita berehat. Buka video kamera sekali lagi. Okey, buka video kamera sekali lagi. Kali ni kita buat satu exercise yang cukup-cukup simple dan juga mudah. Nanti masa rehat guys, anda boleh keluar daripada dewan ni. Lepas tu pergilah rakam mana-mana yang anda suka. Cari background yang anda inginkan. Buat benda ni guys. Nanti saya tunjuk. Macam mana nak tunjuk Cari satu background. Dia punya sifir dia buat macam ni. Yang pertama 3. Buat. 3. Mula-mula tunjuk dulu 3. Lepas tu 1, 2, 3. Lepas tu bagi love. Lepas tu buat macam ni. Okey, sekali lagi guys. Sekali lagi. 3. 1. Jangan cepat sangat tau. Sekejap lagi tulisan tu tak dan nak tulis. 2. Agak-agak je. 3. Bagi love. Lepas tu buat macam ni. Okey. Tak payah cakap apa-apa tau. Dalam video ni tak payah cakap apa-apa. Macam ni, tengok saya buat. Video ni rakam je. Tunjuk 3. 1, 2, 3. Macam tu pun boleh. Nak bagi 2 love pun boleh. Kemudian. Okey, dah cukup. Habis. Video ni lebih kurang 15-16 saat je. Dan akhirnya dia jadi macam ni, lebih kurang. Secara senyapnya macam tu. Tunjuk 3. Kemudian 1, 2, 3. Bagi love. Kemudian macam tu. Right. Anda juga boleh menukar di saat buat 1 tu, background lain. 2, tukar background. 3, background tempat lain. Pun boleh juga. Terpulang pada anda lah. Video? Video. Kalau jenis nak tukar background, biasanya kita guna yang ini. Kita pakai stop. Mana stop ni? Susah sikit ni stop ni. Tekan video ni. Ni, stop. Nampak tak button stop tu? Stop. Pergi tempat lain. Sambung. 2. Stop dulu. Pergi tempat lain. Tunjuk 3. Baru tekan. Stop pun boleh juga. Lepas tu pergi tempat lain. Buat love. Kemudian pergi tempat lain. Baru buat macam ni. Macam tu. Kemudian baru stop. Semua. Gitu pun boleh juga. Berapa rehat? Berapa lama masa nak berehat? 20 minit boleh? 20 minit on. Ya. Dalam kamera. Kamera telefon. Ke tak ada? Bila tuan on, record dulu, lepas tu baru keluar stop tu. Pause, bukan stop, pause. Pause. Yang 2 tu. Maknanya pause dulu, lepas tu tukar background, pause. Masuk nanti baru kita belajar apa benda nak diisi.
Nak isi apa dalam tu tu? Okey. Ataupun belajar teruslah cara nak isi boleh? Saya ajar teruslah cara isi. Dalam 20 minit rehat sekali lagi. Masing-masing praktiskan. Kemudian post dekat TikTok. Baik, tengok guys. Bila kita telah pun ada TikTok. Okay, konten. Kita dah mula dapat rentak macam mana nak buat konten tersebut. Kita pergi dekat tambah. Dekat bawah ni Tambah dekat bawah ni. Mana dah dia punya. Oh ni. Ni tambah dekat bawah ni, yang kat tengah tu tambah. Tekan saja tambah. Kemudian upload video yang kita buat 3 tadi. 3. Okay, upload. View for everyone lah. Okay, semua sekali view. Tapi kalau anda malu, ambil only you lah. Macam pelik je aksi aku ni. Okay, ambil only you. Tak payah bagi orang tengok. Siapa yang confident, ambil everyone. Gitu. Koklah anak tengok kan. Oh, patutlah mak aku. Susah payah keluar pagi-pagi lagi tu. Duk belajar TikTok rupanya. Okay, ambil only you dulu. Baik, sekarang macam mana nak edit ni? 3 tu apa maksud dia guys? Kita nak cerita apa ni? 3 tips. 3 tips apa guys? Katalah 3 tips bahagia, silakan. Kenapa dia buat tips bahagia? Mungkin sebab dia jual suplemen kesihatan, contoh. Kalau saya buat 3 tips 3 tips apa elak gout. Sebab saya jual ubat gout, contoh. 3 tips cari jodoh, sebab kita buat bisnes cari jodoh, contoh. Saya pun tak tahu apa yang anda nak buat, terpulanglah. Tapi sebab kita tunjuk 3 tu, sebab kita nak bagi 3 tips. Ataupun 3 petua, ataupun 3 kaedah. Ikut anda, terpulang. Topik masing-masing. Okay, baik. Saya letak kat sini 3 tips buat konten. Contoh, saya nak letak macam tu. 3 tips buat konten. Saya nak guna color warna kuning. Okay. So ni, kita dah mula belajar cara nak menggunakan editing, menggunakan TikTok. Tadi kita belajar editing pakai CapCut. Sekarang editing pakai TikTok. 3 tips buat konten, di saat saya tunjuk 3 tu je. Bila saya jatuhkan tangan saya, 3 tips buat konten tu hilang. Nak buat macam mana? Tekan kepada 3 tips tu. Tekan kepada 3 tips tu. Kemudian ambil set duration. Nampak tak yang tengah tu? Sekali lagi saya tekan. Tu, set duration. Bila saya tekan ambil set duration, 3 tips buat konten ni, saya kena pastikan dia keluar waktu saya tunjuk angkat tangan 3. Dan dia hilang di waktu saya dah mula kendurkan tangan. Nampak? Macam itulah. 3 tips buat konten, turun je tangan, hilang. Masuk tips yang pertama. Tips yang kedua. Tips yang ketiga. Ayat tersebut masuk, keluar. Masuk, keluar. Clear guys? Benda tu yang kita nak buat sekarang. Baik. Katalah yang pertama. Okay, ini saya save dulu. Konten yang pertama. 3 tips buat konten. Yang pertama apa Pastikan background anda cantik dan bersih. Cantiklah. Menarik, boleh. Okey. So saya nak guna color kuning. Macam tu, pastikan background anda cantik. 1 ni durasinya bila saya tengah angkat jari 1. Okey, 1 macam tu. Kemudian bila saya turun je tangan, hilanglah jari 1 tu. So dia boleh tengok balik. Alright, 2 terus bersambung dengan 2. Okey, 2. Gunakan lagu yang
best, trending, /trending. Okey, guna color kuning. Alright, macam biasa, angkat nombor 2, besarkan sikit kalau boleh. Kemudian set duration dia. Buat yang ni dulu. Ramai gagal ni. Ramai gagal ni. Yang ni ramai gagal. Kena buat. Yang ni kena pandai. Okey. Gunakan lagu yang best dan trending. Okey, saya angkat 3 untuk tips ketiga. Katakan tips ketiga. Apa lagi Oh, terbaiklah. Pastikan konten itu bermanfaat dan minta orang komen kat ujung video anda. Lepas tu letak love macam tu. Okey, guna warna color kuning supaya dia sama semua. Okey, set duration untuk yang ketiga pula. Ni kita baru belajar membina konten, belum menjual lagi. Okey, Cun. So pemilihan ruang ke atas sangat-sangat penting bila anda buat exercise ini, ataupun jika anda nak menggunakan sudut kiri, pastikan dia punya sizing untuk penulisan di sini sangat besar. Sama juga kalau nak guna sini, kena sengit tu lebih besar ke sini lah. Tengoklah macam mana, ikut suka anda lah. Nak atas ke bawah ke kiri ke kanan ke, terpulang pada seni masing-masing kat situ. Okey. Masa kita tunjuk love, apakah ayat yang sesuai? Sayang anda. Nih, dapat sesuatu? Kan kita bagi tips. Ataupun kita tanya, siapa rasa dia dapat sesuatu? Nah, boleh juga. Dapat sesuatu? Jangan tanya dapat sesuatu tak? Kenapa jangan tak kat belakang? Takut dia jawab tak. Jangan minta benda tu. Jadi dapat sesuatu, berhenti sampai situ je. Okey. Dapat sesuatu, kemudian masa kita letak macam tu apa nak kena buat? Tangan macam ni ni. Komen apa? Komen dapat. Ataupun komen yes. Macam tu lah.